Assalamualaikum semua. Kali ini kita akan belajar tentang kaedah penanaman vertikasi di Malaysia. Kaedah yang pertama ialah kaedah struktur perlindungan hujan SPH dan yang kedua ialah penanaman tanpa struktur perlindungan hujan ataupun penanaman secara terbuka. Kita tengok kaedah yang pertama iaitu penanaman menggunakan struktur perlindungan hujan. Kaedah ini dapat melindungi tumbuhan daripada hujan lebat dan pancaran cahaya matahari yang terik. Bumbung SPH diperbuat daripada bahan plastik yang mempunyai lapisan perlindungan ultraviolet atau UV. Rangka bumbung kita boleh gunakan kayu, paip besi, plastik atau apa-apa bahan kukuh yang lain. Saiz SPH ni bergantung kepada kesesuaian tapak tanaman dan kos. Dan SPH ni akan lebih berkesan sekiranya dipasang dengan jaring kalis serangga sebagai dinding bagi mengawal serangan serangga perosak. Seterusnya, kita lihat apakah kebaikan menggunakan struktur perlindungan hujan. Yang pertama, mengelakkan tanaman daripada cepat layu kerana pancaran UV daripada cahaya matahari. Yang kedua, mengurangkan serangan penyakit yang disebabkan oleh kulat. Dan yang ketiga, mengurangkan penggunaan racun perosak. Seterusnya, kita lihat kaedah yang kedua iaitu penanaman tanpa struktur perlindungan hujan atau penanaman terbuka. Semasa hujan, air hujan akan bercampur dengan baja di dalam polybag. Ini akan mengakibatkan kandungan baja dalam media tanaman menjadi cair. Penanam perlu menggunakan racun kulat dan racun serangga untuk melindungi tanaman mereka daripada serangan penyakit kerana kaedah ini tidak menggunakan jaring kalis serangga. Seterusnya, kita lihat jadual perbandingan sistem vertikasi dengan sistem konvensional. Sistem konvensional ni ialah kaedah penanaman biasa yang kita gunakan. Yang pertama, jenis tanaman. Sistem vertikasi, tanaman ialah daripada jenis sayur dan buah, manakala sistem konvensional semua jenis tanaman. Struktur perlindungan hujan. Bagi sistem vertikasi adalah pilihan bagi penanam sama ada menggunakan struktur perlindungan hujan atau tanpa struktur perlindungan hujan, manakala bagi sistem konvensional tidak perlu. Seterusnya, penggunaan jaring kalis serangga juga pilihan bagi sistem vertikasi kerana bergantung kepada kos yang ada bagi penanam, manakala sistem konvensional tidak perlu digunakan. Sistem pengairan bagi sistem vertikasi menggunakan sistem titis dan baja, manakala sistem konvensional menggunakan kaedah penyiraman biasa. Seterusnya, sumber air bagi sistem vertikasi menggunakan sumber air bersih, manakala sistem konvensional boleh menggunakan pelbagai jenis sumber air. Modal bagi sistem vertikasi lebih tinggi berbanding sistem konvensional yang rendah kerana sistem vertikasi memerlukan kos yang tinggi untuk penyediaan awal. Contohnya, penanam perlu sediakan polybag, kokopit, pam air dan sebagainya. Jadi, penyediaan ini akan meningkatkan kos untuk modal bagi sistem vertikasi. Tapak tanah bagi sistem vertikasi mestilah rata, tetapi bagi sistem konvensional, permukaan tanah tidak perlu rata. Sistem elektrik bagi sistem vertikasi kita perlu kerana menggunakan pam air, tetapi sistem konvensional tidak perlu.
Pengetahuan teknikal dalam sistem vertikasi sangat perlu, manakala sistem konvensional perlu tetapi tidaklah setinggi kemahiran yang diperlukan dalam pengurusan sistem vertikasi. Keadaan tanah bagi sistem vertikasi tidak penting, tetapi sistem konvensional penting kerana kita perlukan tanah yang subur. Kos operasi seterusnya dalam sistem vertikasi lebih rendah berbanding dengan sistem konvensional yang tinggi kerana mengurangkan penggunaan tenaga kerja. Risiko serangan penyakit dalam sistem vertikasi rendah berbanding dengan sistem konvensional, risiko serangan penyakit yang tinggi. Last sekali iaitu keseragaman pokok bagi sistem vertikasi lebih seragam pertumbuhan. Ini kerana penyiraman dan pembajaan dalam sistem vertikasi dilakukan secara serentak dan sekata. Tetapi sistem konvensional, kebarangkalian tidak seragam itu lebih tinggi berbanding dengan kaedah sistem vertikasi. Itu saja yang kita akan belajar pada minggu ini. Kita akan sambung pada kelas yang seterusnya. Sekian, terima kasih.